فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli dan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Taala sekalian. Pertamanya syukur pada Allah kerana dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah-kuliah kita seperti mana biasa, dan saya minta maaf di atas kelewatan ini. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Hadis Penawar Hati ini. Dan malam ni insya-Allah kita akan pergi kepada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ni tajuk dia majoriti penghuni syurga dan neraka. Tu dia. Majoriti ni dia menang pilihan raya lah. Siapa kata menang pilihan raya dalam syurga dan neraka ni? Baik, kita baca dulu hadis dia tuan-tuan. Siapa dia katakan majoriti ataupun golongan yang ramai dalam syurga dan juga neraka. Baik. Hadis yang berbunyi An Ibn Abbas wa Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Attala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa attala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa muttafaqun alaih. Artinya daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan orang-orang yang fakir, dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan di malam Isra Mi'raj wa Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perkara-perkara yang ghaib, termasuk di antaranya keadaan di syurga dan keadaan di neraka. Maka apabila Nabi masuk ke dalam syurga, beliau melihat kebanyakan penghuni syurga itu adalah dari kalangan orang yang fakir. Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dahulu banyak berpeluang untuk memperbanyakkan amal ibadah. Lainlah halnya dengan orang kaya yang banyak disibukkan dengan menghimpun harta dan disibukkan pula dengan menjaga harta yang telah ada. Mereka menghabiskan masa untuk mengejar dunia yang diangan-angankan, sehingga mereka dikejutkan oleh kematian sebelum berkesempatan berbuat amal ibadah. Mereka akan menyesal di saat yang tidak berguna lagi penyesalan. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana pengalamannya dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita pun tak lama lagi nak sambut Isra wal Mi'raj. Bagaimana dalam perjalanan Nabi itu, Nabi diperlihatkan bagaimana keadaan penghuni syurga dan neraka. Bukan Nabi masuk, Nabi diperlihatkan. Ya. Walaupun ada riwayat mengatakan Nabi ada peluang nak masuk syurga, tapi neraka siapa pun tak sanggup nak masuk. Ya. Nabi diperlihatkan bagaimana dalam syurga nanti, Nabi kata aku lihat ramai di kalangan ahlinya adalah terdiri daripada golongan fuqara, orang-orang fakir, orang miskin. Dan bila mana diperlihatkan dalam neraka pula, aktsara ahliha an-nisa. Nabi tengok yang ramai dalam neraka tu nanti ialah golongan perempuan ataupun wanita. Jadi hadis ni dia di pengajaran kepada kita apa tuan-tuan? Bagaimana
kita nak masuk syurga dan bagaimana kita nak elakkan diri kita daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan apa punca yang boleh menjadikan kita ni ahli syurga dan apa punca yang boleh menyebabkan kita ni jadi ahli neraka. Macam mana ni yang kata boleh jadi masuk syurga ni? Bila Nabi kata, aku tengok kebanyakan yang masuk syurga nanti golongan fuqara. Orang fakir, orang miskin. Maknanya nak kena jadi orang miskin ke baru boleh masuk syurga? Jangan faham macam tu. Pakat semua jadi miskin lepas ni. Tak maulah duduk rumah dah, nak duduk bawah jambatan lepas ni. Kereta-kereta jual lah, sedekah lah, wakaf je lah. Duit-duit siapa nak bagilah, tabuk pergi lah ambil, tak mau. Nak jadi orang miskin. Sebab Nabi kata orang miskin masuk syurga. Nak kena macam tu ke? Bukan faham macam tu. Dan habis orang kaya tak ada peluang ke masuk syurga? Tak. Ada peluang. Orang kaya pun tetap ada peluang masuk syurga. Tapi yang ramainya orang miskin daripada orang kaya. Kenapa orang miskin ni lebih ramai daripada orang kaya masuk dalam syurga? Sebab orang miskin tidak disibukkan dengan soal mengejar dunia. Karena itulah peluang dia nak masuk syurga itu lebih terbuka daripada orang kaya. Yang nak mari surau, yang nak mari masjid, nak buat program-program, program-program masjid ke surau ke, yang nak buat yang banyak masa lapang ni, kebanyakannya orang yang susah. Orang yang kaya raya ni dia tak ada masa. I have no time. Oh, tu dia. Nak mari surau pun sibuk. I'm very, very busy person. Oh, tak ada masa. Nak mari surau pun, I see, I have two to three meetings this night. Tu dia. Aku ada 2-3 meeting malam ni. Malam 2-3 meeting. Siang tak tahulah berapa puluh meeting. Kan? I must go to my second franchise at the nak pergi cawangan sana, nak pergi cawangan sini. Sibuk manjang tuan-tuan. Ya. Sampai tak ada masa nak pergi surau, tak ada masa nak duduk dalam majlis ilmu, tak ada masa nak pergi zikir, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa. Kerana disibukkan dengan soal dunia tadi tuan-tuan. Sedangkan yang ada tu pun, benda dunia ni yang ada tu pun, kata orang, yang ada tu pun 7 keturunan makan tak habis tuan-tuan. Tapi manusia itulah, sifat manusia dengan dunia ni. Dia tak akan pernah rasa puas. Dia tak akan pernah rasa cukup. Ni sikap manusia terhadap dunia. Dulu gaji, dulu kita mula-mula gaji tuan kerja dulu. Kan 200-300 ya. Kita rasa Allah ciputnya sikitnya. Naik jadi 500 pun kita rasa tak cukup. Naik 800 pun rasa tak cukup. Naik 1000, 4 angka dah pun rasa tak berapa nak cukup. Zaman makin mahal barang-barang lah ni. Naik 1,500 rasa tak cukup. Naik 2,000 tak. Lah ni gaji dah 5-6 ribu pun kita rasa tak cukup-cukup lagi. Sebab apa? Sebab begitulah sikap manusia terhadap dunia. Tak pernah rasa cukup. Tak pernah rasa puas tuan-tuan. Dah ada rumah sebiji nak 2. Dah ada 2 nak 3. Dah ada kereta sebiji nak 2 biji. Dah 2 biji nak 3 biji. Dah ada motor sebiji nak 2, nak 3, nak 4. Dah ada bini 1 nak 1, 2, 3, 4. Tu dia. Nampak tak? Pusing kot tu pula. Kan? Tak pernah rasa cukup. Sebab dunia ni, dia nak kerja selagi boleh, dia nak kerja, dia kerja. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang lain, manusia ni kalau diberi satu reta yang penuh dengan reta penuh satu lembah tu penuh reta, ditambah lagi dengan satu lembah yang penuh dengan harta benda, nescaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Faham? Maknanya yang ada tu dah cukup banyak dah. Tambah lagi reta yang sedia ada, tambah lagi banyak sangat dah reta dia.
Cukup dah, lebih pada cukup dah. Tapi dia tetap nak kejar lagi, nak cari lembah yang ketiga tadi, tuan-tuan. Dia tak pernah rasa cukup. Yang ada tu tu saya kata tadi, makan 7 keturunan pun tak habis. Tapi dia tak nak cari juga. Kalau duit ni tak ada masalah lah. Cakap nak berapa, boleh bagi, memang dia banyak sungguh duit. Ni kami ni buka apa namanya, untuk Ramadan ni kan kita buka, siapa-siapa nak taja berbuka puasa kan. Siapa nak taja berbuka puasa, kita buka lah. Sebulan ada 30 hari tu. Pilihlah hari berapa nak. Di masjid saya tu, tuan-tuan, ada hamba Allah ni, 2 minggu tu dia seorang. Bayangkan. 2 minggu tu, 14 hari tu, nama dia seorang je. Satu hari costing dia lebih kurang dalam 3,600, lebih kurang macam tu lah. Dia seorang je. Banyak tak banyak duit dia? Hui. Saya cerita lah. Dia nak taja sebulan pun boleh. Tapi sebulan tempat dia ambil tempat lain. Dan dia nak bagi orang lain lah peluang. Nak buat sekarang. Pakat dia seorang je pulun. Orang lain tak boleh nak pulun pula. Betul tak? Asyik dia je. Lauk main tu. Tapi banyak tak banyak duit dia? Kita kata banyak duit dia ni. Kan? 2 minggu dia taja. Dia seorang. Taja majlis berbuka puasa tuan. Kat masjid kami tu. Mak oi handai benar. Nampak? Banyak duit dia. Tu. Duit banyak tuan. Tapi tak apalah. Duit banyak dia guna pada jalan yang baik. Taja benda yang baik. Taja majlis berbuka puasa. Taja majlis-majlis pengajian ilmu. Kan? Bagi duit kat surau. Bagi duit kat masjid. Fakir miskin. Dia taja majlis ilmu macam ni dia taja. Ustaz-ustaz yang ceramah sini. Bagi 500 satu malam. Kan? Tak apa saya tiap malam ceramah sini pun tak apa. Nampak 500 tu malam aku tak pergi ripat lain dah. Duduk sini je lah. Nampak tak? Kalau ada yang taja. Ni tak ada taja. Pakai buat surau. Berapa nak bagi, bagilah. Kan? Jadi maknanya itu kalau ada taja. Daripada dia taja benda ngarut-ngarut. Kan? Majlis-majlis nyanyian lah, tari menari lah, hiburan sana, hiburan sini. Lebih baik dia taja benda-benda ke arah agama ni, ke arah akhirat. Alhamdulillah, ada orang kaya, orang yang berharta ni sanggup beri sumbangan untuk tujuan-tujuan akhirat ni. Ini yang menjadi matlamat kekayaan orang-orang yang hebat macam Abdul Rahman bin Auf, macam Uthman ibn Affan. Bukan tak ada sahabat di kalangan Nabi ni orang kaya, tuan-tuan. Ada, ramai. Tapi mereka menggunakan kekayaan itu untuk menguntungkan hari akhirat mereka. Duit banyak, tapi guna untuk akhirat. Bukan untuk dunia semata-mata. Dok kira makan sedap je. Dok kira nak dapat hiburan je. Dok kira seronok diri je. Lupa nun akhirat nun. Macam mana nasib kita di sana nanti? Sedangkan harta benda yang sedia ada ni boleh digunakan sebagai wadah untuk mendapat kelebihan, kebaikan di akhirat nanti. Banyak benda yang, harta benda yang kita wakafkan. Tak renti-renti sedekah, pantang orang susah kita tolong. Maka orang kaya macam ni masuk syurga, tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf antara 10 sahabat, walaupun dia yang terakhir, tapi antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga Allah. Masya Allah. Dia orang kaya. Jadi tak ada alasan yang kata orang kaya tak boleh masuk neraka, tak boleh masuk syurga. Kami orang miskin je masuk. Tak. Orang kaya pun ada peluang masuk syurga seandainya dia menggunakan kekayaannya, harta bendanya itu pada jalan Allah. Tak ada masalah. Tetapi peluang itu lebih terbuka kepada golongan fuqara wal masakin. Orang fakir dan orang miskin. Kerana kelapangan masa yang mereka ada. Tuan-tuan, maghrib isya ni tak ada apa nak buat, tuan. Kan? Daripada melangut tengok cicak kat siling tu, lebih baiklah mari surau. Tak habis-habis tengok TV, satu cerita ke satu cerita. Tak pernah habis, tuan-tuan. Cerita pun kadang ulang-ulang je. Lebih baik datang surau. Kan, tak ada apa. Meeting pun tak ada. Nak pergi franchise sana, cawangan sana sini pun tak ada.
Kan kita banyak masa lapang. Itu untungnya kita orang tak berduit ni tuan-tuan. Tak ada apa dah. Melainkan kita boleh menumpukan perhatian kita pada urusan akhirat kita. Memang siang tadi kita sibuklah dengan dunia. Kita bukan kita tak ada kerja. Kita ada kerja tuan-tuan. Kita ada benda yang kita nak buat. Tapi malam macam ni kita free kan. Tak ada apa nak buat. Inilah masanya yang Allah peruntukkan kepada kita untuk urusan akhirat kita. Antara maghrib dan isya ni, tak payahlah kita sibuk dengan benda-benda lain. Aku maghrib isya, surau, mengaji, baca Quran, zikir. Nampak tak? Siang ni dah sibuk dunia dah. Malam kita ada masa untuk akhirat kita. Nampak? Ini peluang yang Allah bagi. Orang lain tak dapat peluang macam ni, tuan-tuan. Tak ada masa nak pergi surau. Tak ada masa nak pergi masjid. Tak ada masa nak mengaji macam kita ni. Nak zikir-zikir, nak baca Quran. Tak ada masa. Tapi Allah bagi peruntukan masa yang begitu banyak kepada kita untuk urusan akhirat kita. Ni keuntungan orang-orang susah macam kita ni. Orang tak berduit lah. Bukanlah miskin sangat kita ni pun. Kan? Duit ada lagi dalam bank tu 2-30 ribu. Nampak contoh lah. Tuan-tuan lah, saya tak ada. Kan? Ada lagi lah. Tapi tak ada lah orang kata kita ada masa untuk akhirat kita. Ada masa untuk buat kerja-kerja agama ni. Jangan langsung tak ada masa. Maka itulah peluang yang Allah bagi pada kita untuk menjamin tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan orang tak berduit ni tuan-tuan. Jangan kita rasa kita ni kekurangan. Tengok orang kaya kita rasa, ya Allah kereta besarnya. Ya Allah rumah besarnya. Ya Allah bini besarnya. Macam-macam lah kita kadang jealous tengok orang kaya ni kadang. Sebab apa? Segala-gala dia ada. Makan tempat sedap-sedap. Aku Maggi je hari-hari. Dapat kena roti canai sekeping 2 tu pun dah kira untung dah. Jangan kita rasa kita ni rendah sangat. Lekeh sangat. Di sisi manusia, memang kita lekeh. Tapi di sisi Allah, belum tentu kita lekeh. Nampak? Sebab yang menentukan kita hebat tak hebat di sisi Allah, ialah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah. Siapa dia? Orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Bukan kerana darjat kamu. Kamu kaya, kamu miskin. Kamu kulit putih, kamu kulit hitam, kamu kulit hijau, kamu kulit biru. Kamu bangsa tu, bangsa ni. Tak. Yang menjadikan kita hebat di sisi Allah ialah ketakwaan kita. Jadi makna peluang tu tetap ada. Walaupun kita tak berduit. Tapi kita masih ada peluang untuk menjadi manusia paling mulia di sisi Allah. Iaitu dengan ketakwaan. Ini yang menjadikan kita ni layak menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita semua menuju ke arah itu. Ya. Yang keduanya yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, ialah bila mana Nabi tengok yang ramainya dalam neraka ialah mereka di kalangan orang perempuan. Dan apabila Nabi SAW melawat ke dalam neraka, maka beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan perempuan. Ini disebabkan ramai orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami, tidak berterima kasih atas pemberian suami, dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah, tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram, dan ramai pula dari kalangan mereka yang keluar dari rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan dan persolekan, memakai minyak wangi dan membiarkan bau wangi itu dicium oleh orang yang bukan mahramnya, sedangkan ia menghadapi suaminya dengan pakaian yang buruk dan badan yang berbau busuk. Inilah di antara sebab-sebab yang mengakibatkan ramai di kalangan perempuan yang akan masuk neraka. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia tuan-tuan. Ya. Bila seterusnya Nabi tengok dalam neraka ramainya orang perempuan. Sehingga dalam hadis yang lain,
Pernah juga Nabi ceritakan bila mana Nabi menghadapi satu situasi yang menakutkan, menggerunkan. Nabi kata, aku tengok satu masa yang sangat gerun hari itu. Pasal apa? Sebab Nabi kata, kerana aku tengok ramainya orang perempuan dalam neraka. Ramai orang perempuan dalam neraka. Sebab apa? Sebab mereka mengkufuri akan suami mereka. Bagaimana pula dikatakan mengkufuri suami mereka? Demo tu Islam. Bukan nyembah berhala pun. Ada ke orang perempuan nyembah berhala ke? Orang perempuan apa buat benda yang orang kata bertentangan dengan akidah ke? Tak. Yang Nabi maksudkan mengkufuri suami ni tidak bersyukur kepada suami. Kerana itulah ramai yang masuk neraka, tuan-tuan. Tu dia. Tapi kalau orang perempuan ramai masuk neraka, orang lelaki sikit lah. Dah. Orang lelaki pun boleh tahan juga. Tapi yang ramainya orang perempuan. Dan ada benda ni dibahaskan juga oleh para ulama. Sebab memang bilangan orang perempuan pun lebih ramai pada orang lelaki dalam kehidupan kita di dunia hari ni pun. Cuba tengok merata-rata ramainya orang perempuan daripada orang lelaki. Kalau di universiti tu, lebih pada 60% adalah merupakan mahasiswi. Bukan mahasiswa. Ramainya orang perempuan. Mana pergi orang lelaki? Tak tahulah mana pergi halanya. Ramainya yang perempuan, belajar-belajar tu. Dalam bilik kuliah penuh perempuan. Kalau kelas saya tu ramai perempuan pada lelaki lagi. Biasa. Nampak tak? Orang perempuan memang ramai. Kerana ramai dia lah, maka di akhirat pun mereka ni pun ramai juga. Jadi ada ulama yang berpandangan macam tu. Nampak? Yang tak kahwin pun ramai tu haji. Nampak tak? Sebab tu yang boleh ambil lah seorang dua lagi. Kalau mampulah jalan. Mampu dan berani. Campur sikit lah. Kesian. Ada yang buat kajian nisbah 1-10 pada 1 nisbah 12 pada 1 lelaki 12 perempuan. Bayangkan. Kita yang kat rumah seorang tu je. Kan? Kota ada 3 lagi. Macam. Ada berani. Makcik belakang tu geram je rasanya. Kan? Jadi maknanya oleh kerana dunia ni ramai perempuan, maka ulama pun berhujah memang ramai di akhirat pun, maka ramailah orang perempuan juga yang menduduki neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma punca dia masuk neraka bukan tak ada orang perempuan masuk syurga, ada. Malahan Nabi pun pernah kata orang perempuan ni paling mudah masuk syurga Allah. Orang perempuan paling mudah masuk syurga Allah. Tapi paling ramai dalam neraka Allah. Macam mana tu? Paling mudah masuk syurga, tapi paling ramai dalam neraka. 4 syarat. Orang perempuan, dia buat benda ni, dia masuk syurga. Nabi sebutlah hadis tu kan. Pertama, jaga solat. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga maruah diri. Yang keempatnya, taatkan suami. Tu dia. Masuk syurga. Pintu mana yang kamu nak masuk? Mudah tak mudah? Orang perempuan. Orang lelaki, payah. Banyak kerja kita kena buat dunia ni, tuan-tuan. Orang lelaki dia banyak kerja dan tanggungjawab dia dalam dunia ni. Macam-macam benda dia kena buat. Macam-macam tanggungjawab, macam-macam amanah. Tak buat, masuk neraka orang lelaki. Orang perempuan, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, taatkan suami. Masuk syurga. Macam? Senang tak senang? It's very easy lah, Ustaz. Nampak macam easy. Solat, okey. Puasa, TikTok, bukan puasa wajib, puasa sunat lagi. Semayang pun macam juga, semayang sunat. Siapa yang rajin semayang sunat? Orang lelaki ke orang perempuan? Orang perempuan. Yang rajin semayang duha. Yang rajin sembahyang tahajud tengah malam, orang lelaki terkejut dia. Orang perempuan, tu dia ada yang rajin. Dia lebih rajin pada kita. Sembahyang rawatib, kan? Sembahyang sunat itu, sunat ini, orang perempuan kadang lebih rajin daripada orang lelaki. Tu.
Bab solat, bab puasa, tip-top. Bab jaga maruah diri. InsyaAllah yang mana mampu jaga maruah tu dia jaga. Selama mana dia kahwin dengan kita, bab jaga maruah diri ni, jaga aurat ni memang dia jaga sungguh-sungguh. Kita tinggal dia seminggu, 2 minggu pun insyaAllah dia jaga maruah diri dia. Tu, orang perempuan. Yang nombor 4 ni. Hak ni problem sikit tuan-tuan. Bab soal mentaati suami. Hak ni yang jadi masalah. Ni yang Nabi kaitkan dengan hadis tadi ni yang ramai-ramainya mengkufuri akan suami. Mengkufuri suami ni maksudnya pertamanya dia ni tidak mensyukuri akan apa yang telah suaminya berikan kepadanya. Dia tak bersyukur. Walaupun banyak benda yang dia dapat, walaupun banyak benda yang suami dah beri pada dia, sehingga dia menganggap macam suami ni tak bagi apa-apa. Sampai macam tu. Dah 30-40 tahun kahwin, apa pun tak dapat, katanya. Ya ke? Biar benar sikit kau, oi. Nampak tak? Perempuan bila dia marah, dia punya emosi tu lain macam. Tu orang perempuan. Kan? Sebab tu kalau kes-kes di mahkamah ke, di pejabat qadhi tu kadang-kadang, adalah satu kes tu yang ada orang cerita kat saya lah. Kan? Bila bergaduh laki bini ni, kita minta dia orang tolong cerita lah apa masalah sebenarnya. Ni suami saya ni popek. Biasanya orang perempuan dia akan memulakan mukadimah ceramah dia. Ni tong. Okey. Kaunselor tu kata, tolong tulis apa yang suami kamu dah buat pada kamu. Apa yang kamu tak puas hati, apa yang tak kena, apa dosa suami pada kamu. Kamu catat ni, kamu tulis. Senaraikan, tolong senaraikan. No problem. Dia pun ambil pen, ambil kertas, dia tulis. Boleh bang. Berjela-jela. Sampai siap dia kata, boleh tulis kat belakang lagi? Boleh. Tambah lagi tulis belakang. Banyak benar salah suaminya. Banyak. Kemudian kaunselor tu bagi kertas pada suami pula. Kamu tulis, apa pula ni salah silap bini kamu. Apa yang tak kena dengan bini kamu ni? Kamu pun marah dia juga. Adalah benda marah katanya. Bukanlah kita pun suami pun ada juga benda kita tak puas hati dengan isteri, betul tak? Dia pun tulis. Suami ni tulis. Suami bukan tak tulis. Dia pun tulis. Lepas dia tulis, dia pun garis. Dia cancel. Dia tulis lagi, dia cancel. Dia tulis lagi, dia cancel. Sampai kaunselor tu tengok pelik lah kan. Bila tulis, dia macam cancel lah. Dia garis balik. Tulis, garis balik. Apakah hairnya? Lalu dia tanya, ngapa bila tak ada ke salah isteri pada kamu? Bila saya suruh tulis apa benda yang kamu tak puas hati dengan bini kamu ni? Ada, dia kata. Bukan tak ada. Kita orang lelaki ni ada benda yang kita tak puas hati dengan bini kita. Betul tak? Banyak benda kalau kita nak senarai. Dia kata, saya ni kalau nak senarai, saya boleh senaraikan banyak mana. Salah isteri, aib isteri ni saya boleh senaraikan. Penuh, banyak mana pun boleh. Tapi dialah yang hidup dengan saya dah puluh tahun. Dialah yang masakkan makanan saya, sediakan pakaian saya, berikan kepuasan kepada saya, lahirkan anak-anak saya. Walaupun dia ada buat salah, ada buat silap, saya tak sanggup nak cerita silap dia sini. Walaupun saya tahu aib dia. Saya tahu buruk isteri saya. Isteri saya pun tahu buruk saya. Tapi saya tak sampai hati nak tulis. Tak sampai hati nak cerita aib-aib isteri saya pada tuan. Dia tak sanggup nak tulis. Sebab memikirkan kebaikan yang ada pada dia. Kebaikan si isteri telah buat pada dia. Menangis kaunselor tuan-tuan, dia cerita. Ya, sazah lah. Dia pun cerita menangis. Dia pun terfikir. Memang dia, kalau orang kita kalau geram, segala aib orang kita nak cerita, nak tulis. Biar orang tahu. Kan? Suami aku ni macam ni. Pemalas. Kaki pukul. Tak semayang. Semua benda kita nak tulis, nak cerita kadang. Tapi suami ni dia tahu tapi dia tak nak cerita. Saya boleh cerita macam-macam buruk mengenai isteri saya, tapi saya tak nak cerita. Tu dia. Nampak?
Sedangkan si isteri tadi dia tulis, siap nak tulis belakang kertas lagi. Punya banyak senarai tuan-tuan, buruk laki dia. Punya banyak buruk laki dia. Kalau boleh dia nak viral kan. Biar semua orang tahu buruk suami dia. Tu. Macam manalah tak dikatakan ni, golongan yang tak bersyukur tadi ni. Yang mengkufuri akan suami tadi. Tak puas hati. Kadang-kadang dah kahwin memang lama, cukup lama. Masih lagi tak ada rasa tak puas hati dengan si suami ni. Ada juga benda tak puas hati. Ada. Sampai satu tahap dia nak minta cerai tuan-tuan. Sebab dia rasakan dah bosan sangat, dah rasa macam suami ni tak ada nothing bagi dia. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun hidup dengan dia, tak ada apa-apa. Ya ke tak ada apa-apa? Ya ke tak ada apa-apa? Dia pernah ajak kita makan keluar mana-mana ke? Adalah ustaz. Kadang-kadang makan tom yum, kadang-kadang makan kat seafood, kadang-kadang makan kat western, kadang-kadang makan kat kedai nasi Arab. Pernah tak dia bawa jalan-jalan pergi makan angin mana-mana? Pernah lah. Kadang-kadang pergi pantai Langkawi, kadang-kadang pergi pantai Morib, kan? Kadang-kadang pergi pantai Pangkok. Paling koman pun pantai dalam. Nampak tak? Pantai dalam tu dah memang tempat dia. Kan? Adalah berjalan. Ada tak dia beli apa-apa untuk kita? Adalah sikit-sikit ustaz. Hari jadi kita dia beli tu, bagi bunga, bagi coklat, bagi beruang. Kan? Adalah bagi kadang-kadang. Kan? Ada tak dia bagi tu, bagi ni? Adalah macam duduk belanja. Adalah dia bagi. Jadi apa yang tak puas hati ya? Apa yang tak puas hatinya? Sekali-sekala kadang-kadang macam kata Piramli lah. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Adalah sekali-sekala tak kena, tak puas hati. Dia marah kita. Dia nasihat kita. Kan? Kadang-kadang dia tengking kita pun pernah juga. Sebab dia pun manusia biasa. Suami juga manusia biasa. Bukan malaikat. Adakala dia nak marah. Adakala dia nak bagi nasihat. Kan? Adakala dia terlupa. Takkanlah kerana sedik benda-benda yang seumpama itu, ya, kita terus nak kata suami aku ni nothing, tak pernah buat apa baik pun pada aku. Takkan kerana kita sedikit benda yang kita tak puas hati dengan suami kita, maka kita menafikan segala kebaikan-kebaikan yang dia pernah buat selama mana kita hidup dengan dia. Tuan-tuan, sebelum perempuan, sebelum nak marah suami, nak marah isteri, kita kenang-kenangkan benda baik yang dia pernah buat pada kita. Dia ni lah kalau tak ada lah, tak tahulah. Nampak? Kan? Perempuan ni kadang-kadang segala benda dia bergantung pada kita. Betul ke tak betul? Yelah, kita suami dia kan. Sikit bang, sikit abang. Telefon bang. Bang. Allahu Akbar. Saya bagi contoh, kalau kereta kita rosak, kereta kita rosak tuan-tuan, kita buat macam mana? Orang lelaki. Kita pun fikir macam mana ni, pomen mana paling dekat ni, siapa kawan boleh tolong ni, apa nama telefon kawan ni, hang kenal tak pomen kat sini ni? Kamu tahu tak kedai mana, kedai kereta mana dekat ni? Tanya orang. Tu orang lelaki. Semua orang perempuan. Bang, kereta rosak ni macam mana ni bang ni? Kita break tak mau nyala lah apalah. Nampak? Dia membebel 4 kati 4 kilo kepada kita kan. Kita lah. Aku tengah buat kerja. Jauh pula tu. Nampak tak? Dia no. Kita tengah kursus nun. Kursus kat Langkawi nun. Rosak nun. Kat Kuala Lumpur. Takkan nak balik semata-mata nak uruskan kereta dia. Nampak? Orang perempuan apa-apa pun dia cari suami. Dia call suami dia. Kan? Barang tak cukup rumah. Dia call suami dia. Bang, gas habis. La haula wala, aku tengah ngajak ni pergi kuliah ni. Takkan nak berhenti kuliah? Nah, tuan-tuan, saya nak berhenti kuliah sebab gas kat rumah dah habis. Ada macam tu ke? Kan? Sebab dia tak boleh nak bertindak sendiri. Apa-apa hal, dia call suami dia. Dia cari suami dia. Itu orang perempuan. Biasa tuan-tuan, biasa macam tu. Tu benda biasa. Nampak?
Maknanya jasa suami ni banyak. Jangan kerana sedikit kemarahan kita, kita pun menafikanlah semua kebaikan suami. Kenang-kenang kalau ialah suami ni kadang-kadang ada juga benda buruk dia. Kita sabar. Kita sabar. Sabar itulah yang melayakkan kita masuk syurga Allah. Betul tak? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar. Suami kena sabar, isteri pun kena sabar. Jangan kita cepat melatah. Sampai kita ni tak mensyukuri apa sahaja pemberian suami pada kita. Nampak? Ya. Saya teringat kata Doktor Fadilah Kamsah. Dia kata kalau orang perempuan ni nak elak nak elak daripada berlakunya masalah dalam rumah tangga, kena elakkan 7C dia kata. 7C. Apa dah C mah? Yang C yang pertama, cabar. Cabar. Jangan mencabar orang lelaki, orang suami. Sebab orang lelaki ni memang pantang dicabar. Tu dia. Maklumlah, teman ni keturunan Datuk Maharaja Lela. Mari sabar, nak cabar-cabar pula. Mak, jangan cabar. Kalau cabar, dia buat sungguh. Abang, kalau berani, nikahlah seorang lagi. Jangan cabar. Jangan cabar. Saya telah dicabar, maka saya buat sungguh-sungguh. Nampak tak? Tuan-tuan mungkin tak dicabar lagi. Saya dicabar, jalan, jadi sungguh tuan. Aku buat, aku nikah seorang lagi. Nak kata apa? Hang yang cabar aku. Nampak tak? Nikah yang cabar dulu. Kalau berani, nikahlah. Nikah, jangan cabar. Orang lelaki memang pantang dia. Jangan main buah keras dengan orang lelaki. Orang lelaki ni dia kalah dengan buah lembut. Nampak? Abang nak nikah seorang lagi ke? Ish, mana ada? Nampak tak? Kita kalau cakap lembut macam tu, tak adanya. Memang takkan nikah punya. Percayalah cakap saya. Tapi kalau cuba kasar-kasar, kata orang tu ni, nikah je. Nampak tak? Lagi dia nak buat, tuan-tuan. Sebab macam dicabar. Jangan cabar dia. Abang larat ke tu nak nikah seorang lagi tu? Dengan saya pun tegih-hegih. Nampak tak? Tak jadilah. Kan? Tak jadi kita. Dia main buah lembut, memang kita kalah. Orang lelaki ni, dia main buah lembut. Jangan main buah keras. Kan? Sebab orang lelaki dah memang keras, tuan. Kan? Main buah keras, habis. Main buah lembut dia kalah. Apa pun. Bang, kita pergi shopping nak? Lembut dia. Jadi kan. Lepas tu kalau pergi Kelantan tu, besar-besar Siti Khadijah apa semua tu, kadang kita kantoi ke tu Mana tak kantoi? Abang beli lu barang kita Abang. Tak jadi, tak nak beli jadi beli kan. Main buah lembut. Nampak tak? Abang aku bawa ke Siam sekarang. Nampak tak? Tu. Main buah lembut. Cuba main buah keras. Bang, tak nak beli ke? Ada kita nak pergi singgah. Mampu kita tak singgah kedai dia, tuan. Abang, marilah singgah kedai kita. Rumah, rumah suruh tengok rumah tak ada. Layan, nampak? Tu lah kita, nampak? Orang lelaki. Main buah lembut. Kalah kita. Jadi jangan cabar orang laki. Yang keduanya kata C yang kedua, cabul. Mulut jangan cabul, tuan-tuan. Jangan maki hamun. Kan? Bodoh orang tua. Nampak? Marah laki kita, bodoh lah. Pemalas lah. Macam-macam kadang-kadang kita keluar daripada mulut kita. Kadang benda kecil je kita marah dia. Ada satu kes tu. Kan? Sampai Ustazah dia cerita, dia tengok muka hamba ni, seorang muslimat ni, muka dia mencuka je. Dia ngajar pun tak nak, bila kita buat lawak ni pun dia tak nak senyum, tak nak gelak pun.
Macam ada benda yang mengganggu fikiran dia. Habis kuliah tu, dia tanyalah, apa halnya makcik? Kan? Nampak macam ada masalah je. Mula dia tanya cerita, lalu dia cerita macam ni, katanya. Saya ni marah pada suami, katanya. Orang tua kat rumah tu, apa halnya, katanya. Saya dah pesan, saya dah, apa namanya, saya bila keluar rumah, saya jemur kain, katanya. Jemurlah kain. Lepas tu entah macam mana hujan. Idak dia angkatnya kain tu. Basah di hujan. Sedangkan suami ada dalam rumah. Bila hujan, dia tak ada angkatnya kain tu. Bila tanya suami, kenapa tak angkat kain? Kan luar tu hujan. Suami tu jawab, idak dipesan. Orang lelaki itu idak dipesan. Mana teman perasan ada jemur kain kat luar tu? Kan? Kita dah bagi siapkan makan, minum, kan? Lepas tu apa semua siap dah, apa suami duduk rumah tu semua cukup belaka. Balik rumah angkat kain pun idak. Marahlah kawan tu, muncung muka dia. Nampak tak? Pemalas punya orang tu, mulalah keluar tu kata cabul mulut tu. Kan? Jadi maknanya sikit je punya hair, tapi dia punya ungkit, dia punya marah lah. Yalah, kita ni kadang-kadang orang lelaki macam tu lah. Ada kalanya dia kena detail. Sebab pendetailan ni biasanya ada pada orang perempuan, orang lelaki tak ada. Orang lelaki tak ada. Orang perempuan dia boleh buat macam-macam benda dalam satu masa. Beza dengan orang lelaki ni. Orang lelaki ni kalau dia buat satu kerja itulah, kerja lain dia tak boleh buat. Ya ke tak benar ni? Orang perempuan cuba tengok. Kalau dia di dapur tu, sambil-sambil nunggu ikan tu kalau dia goreng, antara dia balik ikan tu, dia boleh pergi masuk pergi pinggan, dia boleh mop lantai lagi, dia boleh buat air lagi, dia boleh salin pamper anak lagi, dia boleh cuci tingkap. Sambil tu nak balik ikan tu. Cuba orang lelaki. Tengah goreng ikan, nunggu depan kuali tu. Bila nak nampak orang lelaki. Dia tak lewat kerja lain dah. Nampak? Tu kelebihan orang perempuan berbanding dengan orang lelaki. Hebatnya orang perempuan bandingnya orang lelaki. Sebab tu jangan marah orang lelaki. Macam itulah perangainya. Daripada tua sampai ke muda dah. Daripada tua sampai ke muda sampai ke tua dah. Macam tu dah tua, lagi pelupa. Kan? Bukan dia nak ingat, mana nak ingat. Jadi janganlah kerana benda-benda macam tu kita marah pada dia. Ya? Sampai kita maki hamun dia. Yang ketiganya, celupa. Celupa. Mulut ni, celupa dengan cabut ni lebih kurang. Yang ketiganya, celupa. Jangan celupa mulut dengan suami. Cakap lebih kurang je. Jaga adab. Ya, dengan suami pun kena jaga adab. Walaupun dia hidup serumah dengan kita, sebilik dengan kita, sekatil dengan kita, jagalah mulut kita ni. Ya. Kalau dengan orang lain, kenapa kita boleh berlembut, tapi dengan suami kita cakap kasar-kasar. Kalau kat pejabat tu, ya cik, buat apa boleh saya bantu cik? Cik nak saya tolongkan ni ke? Encik nak saya, mak lembut benar, ngalah gigi, lembut gigi pada lidah lagi. Tapi bila mana dengan suami, nak makan apa bang? Mak kasar benar. Kalau udah kenyang tak nak lah saya masak. Mak, ni rumah pasal apa? Tak kemas ni. Pemalas punya orang tua. Nampak Allah. Kalau udah macam tu lah gayanya, manalah tak bergaduh saja kerjanya. Kenapa? Celupa. Jaga elok-elok. Kalau dengan orang lain kita boleh berlembut, ya Allah lembutnya. Kadang kita pun pelik tengok, oh Allah baiknya dia. Kalau cakap telefon, ya cik, ya cik. Ya saya akan bantu cik. Lembut. Kalau dengan kita, apa bang? Aduh. Tak ada apalah. Sudah tak jadi telefon, tak ada apalah sudahnya. Terus off. Kasar benar bunyinya. Nampak? Jaga. Apa namanya? Jangan terlalu celupa sangat tuan-tuan. Yang keempatnya, yang keempat. Comot. Ni. Ini pun orang lelaki tak orang berkenan juga. Hebatnya orang perempuan ni kerana cantik. Betul tak? Kalau dia udah comot, itu yang orang lelaki balik tu macam touch and go. Touch, go. Nampak tak?
Balik rumah kejap je, hilang. Kejap je. Pasal apa? Comot. Udah hantu macam hantu kat limah dah aku tengok. Ya Allah. Geli katanya. Bertepek-tepek apa namanya, bedak sejuknya. Ya Rabbi, teruk benar lah. Awak balik kerja penat-penat tengok muka dia tak ada mood terus. Hilang. Dengan baju kelawarnya, dengan apa. Dah lah. Nampak? Biarlah jaga penampilan kita. Orang perempuan ni kelebihan dia, Allah bagi dia cantik. Lebih cantik pada orang lelaki. Walaupun Nabi Yusuf tu cantik. Ya, tapi hebatnya adatnya dalam kehidupan kita orang perempuan cantik. Kan? Sebab tu kita tak terpikat dengan orang lelaki. Haji terpikat lah dengan saya. Tak adanya. Kan? Kita terpikat dengan, cuba tengok tu ada mana yang solo-solo kat belakang tu. Oh, ya Allah. Nampak tak? Walaupun dah berusia terpikat juga, makcik oi. Nampak tak? Sebab itu memang kelebihan yang ada pada orang perempuan. Walaupun dia bertelekong macam tu. Memang tengok minat juga rasanya. Nampak tak? Standard lah tu. Sebab dia jaga penampilan dia. Kan? Orang perempuan cuba tengok dia punya bahan-bahan kecantikan. Ya Rabbi. Kita orang lelaki ada macam tu. Teman dua je. Ubat ketiak, bedak. Cukup. Settle masalah. Bedak sapu badan pun bagi wangi sikit. Ni kadang-kadang minyak wangi, minyak atar. Orang perempuan, cuba tanya. Cuba tengok alat dia. Alat dia tuan-tuan. Dengan lotion tu, dengan pencuci tu, matanya, hidungnya, apa semua. Cuci ni lagi. Berapa banyak pencuci dah? Nampak dah? Aku senang je ambil air, ambil sabun dah. Settle masalah. Kan? Orang lelaki, simple. Tapi orang perempuan tengok. Sebab dia nak jaga penampilan cantik dia tu. Untuk siapa? Untuk abang juga katanya. Kan? Bukan untuk orang lain pun. I pergi spa ni pun, mandi bunga lah, apa benda bersenam ni, untuk you juga katanya. Ya, kalau ya untuk kita tak apa. Nampak tak? Jangan untuk orang lain. Jadi jangan comot-comot. Mana untuk suami ni, tunjukkan penampilan terbaik kita. Jangan dengan orang lain je. Kita, oi, cantik habis. Kan? Make upnya, pakaiannya, dengan suami lebih kurang je. Alah, kat rumah katanya. Allah. Dengan suamilah sepatutnya penampilan sebenar, kecantikan sebenar kita tunjukkan. Yang kelima, cemburu. Cemburu ni bagus, bukan tak bagus. Tapi jangan cemburu buta. Tak tentu hala. Ni benda dalam kitab apa namanya Ihya Ulumuddin pun diceritakan bab cemburu ni. Imam Ghazali pun cerita bab cemburu ni. Ya, cemburu ni boleh, cemburu ni bagus. Tapi jangan cemburu mengkhinzir buta. Kan? Jangan cemburu tak tentu hala ni. Sikit-sikit tanya, sikit semua tak kena. Tengok suami sembang dengan nyonya ikan pun dia tak cemburu. Bang, lama benar sembang dengan nyonya tu. Ya Allah, nyonya tu umur pun dah 80. Kan? Kamu ingat nyonya aku nak sangat ke dia? Nak beli ikan je pun, beli sayur je pun. Tak, jangan kerana benda tu kita cemburu. Tanya kadang-kadang telefon, WhatsApp ni, setiap 10 minit tu. Bang, kat mana? Bang, buat apa? Abang, tengah sembang dengan siapa? Abang, kerja ke tak kerja tu? Abang, Allah, kita nak rimah. Telefon. Tanya pula itu, tanya ini. Tak payahlah. Sampai mengganggu. Abang tengah meeting ni. Kalau telefon lagi. Lah, kan beritahu tadi tengah meeting. Telefon lagi. Ya Allah. Jadi cemburu ni jangan melampau-lampau sangat. Sikit-sikit tak mengapa. Cemburu tu perlu ada. Nampak? Bang, lama sembang dengan janda tu. Tu betul. Kena cemburu tu. Nampak tak? Kena cemburu juga tu kadang. Kan? Sampai tak perasan air lalu. Tu iyalah. Memang kadang-kadang kena juga tu. Cemburu pun ada, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang keenamnya, cerewet. Cerewet ni pun satu hal juga. Ada je yang tak kena. Beli tu tak kena, beli ni tak kena. Jadilah orang yang bersyukur. Kan? Kadang-kadang apa yang suami sediakan mungkin tak sama dengan orang lain. Jangan kita nak samakan. Dah beli itu, dah beli ni, alhamdulillah bang. Ya, ada juga makan minum kita. Ni semua tak kena. Apa ni bang? Ikan temenung. Hari-hari saya temenung pasal ni lah bang. Pasal ikan ni lah. Allah. Takkan kalau pasal ikan pun kita nak bergaduh. Okey lah juga. Alhamdulillah ada juga ikan temenung. Orang lain langsung
Ya, ikan rebus je. Nampak? Ikan bilis je. Jadi maknanya jangan kita komplain apa saja yang disediakan pada kita, syukurlah alhamdulillah. Kan? Kalau ada naik motor, alhamdulillah. Ada juga motor, orang lain motor pun tak ada. Yang berkereta, alhamdulillah. Orang lain kereta pun tak ada. Kulu-kili naik motor berhujan. Kan? Yang naik bas lagi, yang jalan kaki lagi. Ya Allah, syukurlah apa yang ada. Jangan kita ni jadi orang yang cerewet, tuan. Dalam rumah apa yang disediakan oleh suami, alhamdulillah. Bersyukur tu lebih bagus daripada banyak sangat cerewetnya, songehnya kata orang. Orang sana banyak songeh, tuan. Okey. Kemudian C yang terakhir, 7C ni, C yang terakhir pada cincai. Orang lelaki cukup tak suka kalau main cincai-cincai ni. Betul tak? Kita kalau boleh nak sesuatu yang sempurna. Contoh tuan-tuan, kalau kita suruh orang rumah kita masak ayam masak merah. Kalau boleh tengah hari ini kita nak makan ayam masak merah. Dia pun letak kuali, buah minyak masak, ambil sos tu, sos Maggi tu, sos cili tu, dia bubuh. Pop, dia ambil ayam goreng bubuh. Dia pun hidang kita. Macam. Nak makan tak? Ayam masak merah juga tu. Dia besar, masak, lepas tu ayam goreng campur tu. Ada kita nak makan? Kuranglah sikit. Memanglah ayam masak merah. Tapi cuba dia. Dia iris bawang putihnya, bawang merahnya, bawang besarnya, halianya, jintannya, apa semuanya. Dia masaknya, ditumisnya dengan naik bau secukup rasa, barulah ditumiskan, kemudian digoreng ke air terlebih dahulu, campur dengan ayam, bubuh sikit tomato, bubuh apa daun ni, baru dihidangkan pada suami. Ni baru real ayam masak merah. Sebab dia buat sungguh-sungguh, bukan main cincai-cincai. Nampak? Kalau main cincai-cincai, nah, itu yang kita pun tak ada mood. Apa bang? Tak ada apa. Pergi luar makan kat kedai mamak. Sudahnya tuan. Sebab orang rumah masak cincai-cincai. Buat kerja, cincai-cincai. Jadi jangan cincai-cincai. Buat dengan setulus ikhlas. Orang kata sebaik mungkin. Ni aku nak buat, nak masak yang terbaik. Untuk suami aku. Untuk anak-anak aku. Barulah sampai bila-bila pun kita akan kata tak ada siapa yang boleh orang kata lawan masakan isteri aku. Tu dia. Betul tak? Kita makan kedai sana, kedai kena, hang masak lagi sedap. Nampak? Kita akan cakap pada isteri kita. Bangga tak kalau bila suami cakap macam tu? Mika masak lagi sedap. Kan? Kadang saya makan contoh pengat doroyan. Pengat doroyan orang Perak kan pengat doroyan. Kan? Makan pengat doroyan kedai ni, makan ni. Kurang. Mu masuk ke Mika masak sedap lagi. Tengok muka dia senyum je. Nampak? Sebab kita puji memang dia masak sedap pun. Dia masak pengat doroyan lagi sedap pada orang lain. Makan kat kedai ke rumah orang ke apa semua. Tak boleh challenge. Tak? Sebab tu anak-anak sering kata apa? Masakan ibu adalah masakan yang terbaik. Kita kalau ada mak kita akan kata masakan mak kita lah masakan yang terbaik. Sebab dia masak dengan penuh kasih sayang, tuan-tuan. Walaupun masakan dia tu biasa-biasa. Masak kari kari ikan. Tapi kita makan boleh 2 pinggan, 3 pinggan. Saya kalau balik, mak saya ada lagi. Kan? Mak saya kalau masak nasi lemak, tuan-tuan. Tak lari 2 pinggan lah kita makan. Tak lari 2 pinggan. Ni kalau makan kat sini lah. Allah, nak habis sebungkus pun jenuh redang tu. Kan? Lemak entah ke mana. Pedasnya pun entah ke mana. Apa semua tak hilang, mood tu tak ada. Tapi kalau balik kampung mak kita masak nasi lemak, the real nasi lemak, terasa tu lemak-lemak masuk dalam badan tu. Mak kita masak nasi lemak baru betul nasi lemak. Ni masak nasi lemak pun tak rasa, kan? Sebab dia masak dengan kasih sayang, masak dengan penuh kesungguhan. Cucu ni yang balik dia, sedap lah opah masak, Ui, anak kamu kebulur benar long, aku tengok. Mak saja. Kan? Tapi memang mak tu dia masak dengan kasih sayang, masak dengan penuh kesungguhan, masak betul-betul bagi sedap nak makan, nak cucu makan. Baru kita betul. Sebab dia tak buat cincai-cincai, dia buat sungguh-sungguh.
Dia masak sup, dia masak memang sedap sup dia. Kan? Dia masak pengap sedap. Saya paling suka kalau daging masak Palembang. Kalau mak saya lah. Hak tu number one lah. Tu masakan kami orang keturunan Mendeling ni, dia paling nasi daging Palembang ni. Kalau hari raya ni kami punya rendang ni, rendang daging Palembang tu lah. Hak tu paling sedap. Jadi mana kita tahu dah. Dia buat sungguh-sungguh dengan cukup apa dia punya dah. Kita makan satu kuali besar tu, sehari habis clear. Nampak tak? Kita pun dengan kalau isteri macam tu, dia bersungguh, insya-Allah. Suami ni dengan bak makan ni dia kalah. Orang lelaki ni kalau isteri dia buat sungguh bak makan, dia kalah. Sebab yang mampu mengalahkan orang lelaki ni biasanya dapat mengenyangkan perut-perut suami. Masa tu dia kalah, surrender. Nampak? Bang, tepongkang nampak? Kenyang 3 pinggan masaknya. Nampak tak? Tu dia. Buat sungguh-sungguh. Jadi itulah kalau kita dapat, orang kata mengatasi masalah 7C yang saya sebutkan tadi, insya-Allah kita akan meraih kasih sayang suami kita, dan juga suami pun kasihkan isteri, isteri pun kasihkan suami, insya-Allah dengan jalan yang seumpama ini. Yang paling penting sekali, inilah apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada kejahatan api neraka Allah. Inilah tugasan kita sama-sama. Ya, kita nak suami pun masuk syurga, isteri pun masuk syurga, anak-anak pun masuk syurga bersama dengan kita. Sama-samalah kita pelihara diri kita ni, supaya jangan buat benda-benda yang boleh menjerumuskan ke arah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni benar-benar menjadi pengajaran kepada kita supaya kita ni layak masuk syurga dan dapat menjauhkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah tuan-tuan, sikit sebanyak peringatan bersama kita, mudah-mudahan memberi manfaat, kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.